Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan sambung semula tentang topik wang. Hari ini kita nak lihat berkenaan dengan instrumen pembayaran. Instrumen pembayaran. Kalau awak lihat di sini instrumen pembayaran kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 instrumen pembayaran yang ada ditawarkan di sekitar keliling kita lah. Okey, kalau awak sebagai peniaga, jangan boleh ambil kira di ke-8 bentuk ni. Okey, tak semestinya awak gunakan semua. Kalau awak sebagai pengguna, pembeli pun, awak kena tahu bahawa ada banyak option untuk awak membeli sesuatu barang. Okey, yang pertama sekali adalah cikgu akan okey. Alright. So kita okey. So kita nak lihat yang pertama adalah tunai. Oh di sini nampak tunai yang biasa kita gunakan. Benda ni nampak mewujud. Seterusnya kita ada kad debit. Okey, kad debit mesti ada kad yang dikeluarkan oleh bank. Dan beza dia, kad debit adalah menggunakan wang yang disimpan oleh awak sendiri. Berapa yang ada dalam akaun tersebut, itu sahaja yang boleh digunakan. Okey, berbeza dengan kad kredit ini dipanggil kad hutang. Kad hutang bila kita gunakan, bank akan bayar dahulu. Bank akan bayar dahulu, kemudian awak akan bayar bank kemudian. Maksud kemudian, awak dalam bulan tersebut kebiasaannya. Jika awak tidak dapat menyelesaikan dalam bulan tersebut, nilai tersebut akan meningkat. Contohnya, awak beli satu barang berharga RM10 menggunakan kad kredit. Awak pergi kad tu, tit. Ataupun awak swipe ataupun dipanggil masukkan nombor PIN. Bila bank bayarkan dan awak pula terlupa bayar RM10. So bulan depan nilai yang awak perlu bayar bukan RM10, malah lebih. Biasanya bank akan cat. Semakin lama awak lambat bayar, semakin tinggi bayaran dia. Itu nama dia kad hutang. Bank bayar dulu, awak bayar kemudian. Lambat bayar, nilai dia akan berganda. Okey, yang ini adalah berkenaan dengan transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Okey, menggunakan internet. Ni gunakan laman sesawang lah. Biasanya melaman sesawang ni kita boleh banyak benda yang boleh buat urusan bayaran bil, tindakan wang, deposit, sama ada macam-macam cara lah. Bayar itu, bayar ini, semuanya menggunakan perbankan internet. Kalau konvensional sebelum ni, contohnya seperti cikgu menggunakan pembayaran internet untuk melangsaikan bil-bil yang ada. Okey, melangsaikan bil-bil yang ada. Sebelum ini, kita perlu ke pejabat pos, pejabat PNB, pejabat bil air, bil telefon, kita kena pergi dan selesaikan. So banyak tempat kena pergi. So sekarang dalam satu tempat kita boleh dalam satu tempat kita duduk sekarang ni, kita boleh kontrol, kita boleh bayar semua benda. Begitu nampak macam lebih memudahkan, tapi ada juga risiko dia. Okey, seterusnya kad prabayar. Mungkin awak sekarang tak ada lagi lah biasanya kad prabayar ni. Sekarang pun kad prabayar pun dah jadi panjang je kan, macam nipis tu kan kad prabayar tu, nombor dia tu. Sebab dia pentingkan nombor sebenarnya, bukannya kad tersebut, dia hanya pentingkan nombor sahaja. So evolusi kad prabayar pada zaman masa telefon bimbit dah ada, macam ni yang besar macam kad biasa lah. Tapi betul kena gores,
untuk keluarkan nombor PIN dia. So biasanya kita nak buat top up lah kat prabayar ni. Okey. Antara lain kat prabayar, Touch and Go lah. Touch and Go. Okey. Seterusnya, apabila kad prabayar ini nampak macam tak berapa berkesan sebab orang kena pergi kedai beli kad prabayar, maka dengan penggunaan meluas telefon bimbit, penggunaan telefon bimbit, kad prabayar ini telah disertakan dalam telefon. So menggunakan aplikasi dalam telefon. Contohnya kita ada banyak dalam telefon punya aplikasi. Kalau kita ada macam contohnya kita Shopee pun ada dia punya instrumen pembayaran. Grab kita ada instrumen pembayaran dia. Touch and Go e-wallet pun ada instrumen pembayaran dia. Kita ada Boost. Macam-macam sekarang. Sekarang zaman semua dompet pun dalam telefon. So apa-apa macam scan MySejahtera lah. Scan bayar. Orang jual pisang pun mungkin awak akan nampak orang bayar macam tu. Walaupun dia niaga di tepi jalan tapi dia tak nak berada dalam sentuhan. Contohnya awak ada dikuatiri awak ada bawa simptom, sekurang-kurangnya bila awak bayar awak tak sentuh, awak cuma scan je. So dia pun sama juga macam kad ni lah, macam kad debit lah. Yang penting awak kena top up dulu dalam dia. E-dompet ni kena ada top up dalam tu, baru boleh guna. So awak akan guna apa yang ada dalam e-dompet tersebut. E-dompet. Seterusnya cek. Cek ini adalah mengeluarkan amount yang lebih besar. E-dompet tak boleh buat. E-dompet biasanya maksimum dia cikgu nampak sampai 10,000 mungkin. Transaksi dia sehingga 10,000. Manakala cek ni nilai dia boleh pergi lebih daripada 10,000. Dan apa fungsi cek? Okey, cek ni menggantikan nilai wang yang banyak. Keping kertas yang menggantikan wang yang banyak, di mana bila awak nak lakukan pembayaran tersebut, awak serahkan je cek. Dan cek itu perlu ditunaikan di bank. So bank tu macam awak bawa memo lah. So awak pergi bank memo. Orang sekian bagi saya 10,000. So tolong masukkan berikan kepada saya. Contoh. So cek ni adalah satu perintah bertulis lah supaya membayar daripada akaun tu. Okey, hati-hati juga. Cek juga boleh berlaku cek tendang. Nilai dia tak ada dalam tu. Okey. So yang terakhir adalah wang pos. Yang ni wang pos ni biasa berurusan dengan pembelian maklum borang-borang berkaitan dengan kerajaan lah. So nilai dia biasa dah ditetapkan dan hanya pejabat pos saja yang keluarkan. So wang pos ni ada nilai RM10, RM20, RM30. Dia ada kira macam satu receipt awak bayar untuk beli borang tersebut. Begitu. Okey, untuk itu sebenarnya kalau cikgu terangkan secara ringkas yang ni, awak mungkin tak nampak apa kata kita pergi dengan video klip YouTube ini. Supaya awak akan lebih jelas lagi berkenaan dengan instrumen pembayaran. Okey, berdua sini, alright, okey. Okey. So ini adalah di pasar raya pasar raya. Cikgu tak pasti di pasar raya di mana. So kita nak tengok pasar raya ni. Okey. Yang kita akan belajar pada hari ini. Kita akan belajar. Okey, kita tengok kita akan belajar mengenal pelbagai instrumen pembayaran. Kita ada 8 instrumen pembayaran dan menjelaskan penggunaan pelbagai instrumen pembayaran dalam transaksi barangan dan perkhidmatan. So kita nak tengok bagaimana dia digunakan. 8 jenis tu. Yang pasti tunai dah ada dalam pengetahuan awak. Pelbagai instrumen pembayaran dan penggunaan pelbagai instrumen pembayaran dalam transaksi barangan dan perkhidmatan.
Okey, yang ini yang cikgu cakap ada 8 instrumen Ada 8 instrumen pembayaran. Okey, ada 8. 8 jenis instrumen. Ada 8 instrumen. Yang pertama adalah yang cikgu cakap tunai. Mana tak ada tunai? Tunai. Ni wang tunai. Wang tunai, kad debit, wang pos, sebagai internet, e-dompet, kad kredit, kad prabayar. So kita ada 8. So kita tengok situasi berkenaan dengan tunai dahulu. Okey, pembayaran secara tunai adalah bayaran terus menggunakan wang kertas dan duit shilling. Okey, wang kertas dan duit shilling. Bayaran terus menggunakan wang kertas dan duit shilling. So di sini macam awak biasa guna pergi beli barang kat kantin, beli barang kat kedai, menggunakan wang kertas dan duit shilling. Okey. Seterusnya kita akan pergi pada yang kedua, kad debit. Okey. Kad debit sini. Okey. Terusnya kita lihat pula kad debit. Okey, kad debit adalah bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Okey, bayaran melalui akaun simpanan menggunakan kad. Awak nampak ni mesin ni. Yang dia bulatkan ni. So mesin ni yang ada biasa dekat awak tengok Speedmart lah awak pergi. Speedmart ada tawarkan. Speedmart ni mesin warna orange tadi. Okey. So betul. Tesco. So dia boleh cari dua kan. Contoh ni contoh. Ni power bank cikgu kan. Ni contoh kad awak boleh touch, dipanggil swipe. So letak dia akan terus berlaku. Macam tu. Atau masukkan kad tu dalam mesin tersebut dan lepas tu tekan nombor. Tekan combo password. Tu baru bayar. Yang penting kena ada internet. Tu kelemahan dia. Kalau tak ada internet, susah dia nak lakukan pembayaran. Sebab pembayaran tu menggunakan atas talian. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada kredit. Seterusnya kita lihat pula kad kredit. Okey, kad kredit ini adalah kita belanja dahulu dan bayar kemudian kepada bank dan pengeluar kad seperti pasaraya. Okey. So belanja dahulu. Ni bahaya ni kad kredit. Kad kredit biasa bank kan, dia akan tengok awak. Awak ada gaji sekian. So bank benarkan awak keluarkan kad kredit dengan nilai sekian. Contoh awak bank bagi awak, saya bagi awak gunakan kad kredit ini, nilai dia dalamnya ada sehingga RM100. RM100. So awak guna sampai RM100 dan jangan lupa bayar semula. So kad kredit tu dalam tu ada RM100. So apabila digunakan di mana-mana lah awak nak pergi, seperti di sini contoh kata KFC, Pizza Hut. So bank dah bayarkan terus. So orang yang menjual akan terima duit dulu sebab kad kredit ni orang terima dulu. Tapi awak yang bayar kemudian ni perlu cepat-cepat jelaskan kerana kad kredit adalah kad hutang. Cikgu beritahu awak baru 10 tahun ni, kad hutang. Majoriti daripada orang muda yang baru start bekerja menyalahgunakan kad kredit dan menyebabkan muflis. Apa impak muflis ni? Banyak impak dia. Okay. So muflis kita nak elakkan. Antara punca utama dia adalah penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Okay. Memang seronok. Contohnya kalau awak gaji RM1,000 sebulan, bank akan bagi awak RM7,000 dalam kad kredit itu. Macam mana awak bila tu dalam bulan tersebut awak beli iPhone, awak beli baju, awak beli basikal, awak beli motor, habis duit tu. Beli rumah. Rumah tak boleh, RM7,000 tak cukup. Okay. Habis duit dalam RM7,000 tu.
kemudian awak nak bayar duit dengan gaji awak 1,000 tu, jadi awak nak bayar 1,000. Maknanya kalau ikutkan, setiap bulan awak kena bayar, awak gaji 1,000, setiap bulan awak kena bayar 7 kali lah, 7 bulan lah. 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Maknanya, takkan awak kerja 1 bulan, gaji dapat tu bayar, gaji dapat tu bayar. Habis awak nak makan apa selama sebulan tu? Awak nak, macam mana awak nak urus hidup awak dalam sebulan tu? Nak top up tak? Telefon, nak makan, nak bayar bil elektrik. So dalam nilai dia makin kecil. Sebab tu kad kredit sekarang ni memang mudah nak dapat, tetapi penggunaan jika tidak terkawal sangat bahaya. Sebab nilai kena bayar tu 18% tinggi. Cikgu nak beritahu awal-awal. 18% tinggi daripada nilai awak. Contoh awak punya RM10, awak mungkin akan kena bayar sebanyak RM18 sebenarnya. RM8 tu bank ambil sebagai perkhidmatan. Nampak untung bank sebenarnya tu. Okey. Kita sambung. Cikgu ni untuk pengetahuan awak. Awak nanti satu hari nanti awak pun nak bekerja. Bukan cikgu tak bagi guna kad kredit. Bagi. Tolong buat belanjawan. Sebab cikgu beritahu majoriti orang muda akan muflis menggunakan kad kredit. Itu belum beli rumah, belum cerita pasal nak kahwin, belum cerita pasal nak beli kereta. Banyak lagi perjalanan. Sebab kad kredit saja bila dah muflis, susah nak buat step seterusnya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada mana ni? Kad kredit panjang kad kredit ni. Okey, perbankan internet. Penting. Baiklah, sekarang kita lihat pula perbankan internet. Perbankan internet adalah transaksi pembayaran dan perkhidmatan melalui akaun dalam talian menggunakan internet. Kalau kita ada internet, baru kita boleh buat perbankan internet. Sekarang ni dah ada. Awak tengok dalam ni, semua bank sekarang ada perbankan internet. Kalau Maybank, perbankan internet ni namanya Maybank to You. Kalau bank rakyat, dia panggil iRakyat. So macam CIMB, dipanggil CIMB Click. So dia ada nama lain. Tapi dia berkisar pada itulah, Maybank to You, CIMB Click, iRakyat ni semua sekali sama je. Okay. So dia punya proses dia tu, macam awak pergi ke kaunter bank lah. Awak cuma apa awak nak buat, top up ke, apa lah, macam-macam boleh buat. Okey, nak bayar bil, nak bayar cukai, nak bayar pindahkan wang, nak beli sesuatu pun boleh. So Sekarang ada ke orang bayar cukai, cikgu? macam mana? Sekarang ni ada tak orang bayar cukai lagi? Sekarang ada orang bayar cukai lagi. Cukai memang sebagai orang yang duduk di Malaysia dan bergaji, memang kalau dikenakan cukai, memang ada lah. Kalau tidak, macam mana kerajaan nak dapat ni pulangan dia. Okay. So kebanyakan hasil kerajaan adalah daripada cukai yang dikenakan. Okey. Nilai cukai awak rakyat Malaysia, tak silap cikgu, tak silap cikgu pun dah hampir lupa. Gaji yang start 2,300 ke atas baru dikenakan cukai. Bagi yang gaji yang ke bawah, tidak dikenakan cukai. Ini inilah yang dalam pengetahuan cikgu lah. Okey, kita tengok perbankan internet selesai. Okey, kita pergi ke e-dompet. Yang ni tengah hangat guna ni. Sebab ada QR code ni, kan? Semua tit. Semua dah tak bayar sekarang. Sekarang ini dipanggil bank digital. Semua sekarang untuk 10 tahun akan datang, untuk pengetahuan awak, Digital bank. Awak akan nampak bank digital. Macam kripto wang. So dia akan, bank tak wujud. Bukan bank tak wujud, bank ada. Cuma transaksi je semua kena gunakan
menggunakan QR code. So awak awak simpan dalam apps lah, aplikasi kan, apps kan. Awak download Touch and Go, awak tarik Boost, awak tarik Foodpanda. So benda-benda macam tu bila nak bayar, Touch and Go tu apa? Touch and Go tu kad yang tol tu. Tol, lalu tol. Lepas tu pergilah. Dah. Itu Itu maksud dia. Touch Touch, and Go. lepas tu pergilah. Dah. Touch and dan go. Touch and go. So parking kereta dekat biasa di tempat-tempat besar lah, Kuala Lumpur, Johor Bahru, memang Touch and Go ni memang kena banyak gunalah. Naik train, parking. Naik train, parking, nak masuk taman tema, nak beli barang. Semua sekarang kan dah makin orang tak nak bersentuhan kan. Yelah dengan keadaan sekarang. So penggunaan e-dompet tu sekarang dah makin banyak. Dah makin banyak. Zaman dulu mana ada. Ya, zaman dulu tak ada. Sebelum tak ada COVID. So sekarang ni memang dah sangat banyak. Cikgu dah jumpa banyak gerai-gerai TV jalan pun dah menggunakan apa tu panggil e-dompet ini. Banyak sekarang. Sebab orang dah tak bawa cash, tak bawa tunai dah. Orang nak beli gunakan e-dompet. Okey. So nanti cikgu yakin awak nanti kan, satu hari nanti awak akan dibekalkan e-dompet di mana awak duit sekolah awak dalam e-dompet tu. Duit sekolah awak dalam e-dompet. Ayah awak dah transfer. Tak ada. Mana ayah? Ayah letak kat mana? Ayah letak dalam e-dompet. Macam mana awak nak awak pergi kantin, so awak akan bawa e-dompet. Macam mana? Tapi cikgu belum pasti lagi. Akan awak nak bertelefon pula pergi sekolah kan? Mana boleh. So dia mesti ada cara nak bayar. Mungkin e-dompet awak tu dalam QR code saja. So peniaga scan pula awak. Bukan awak scan peniaga. Peniaga tu scan awak. Dia tembak QR code awak. Awak bawa QR code je. Mungkin. Tapi cikgu nampak benda ni berpotensi. Sebab kebiasaan ni kadang-kadang kita sebagai ibu bapa pun kadang-kadang terlupa juga nak bagi duit pada anak-anak kan. Kalau dah tak bagi duit macam mana awak nak makan kan? Dah kena patah balik. So antara cara yang paling yang boleh dipraktikkan adalah penggunaan e-dompet di kantin sekolah. Okey. So awak tak boleh beli jajan dekat luar. Hanya boleh gunakan di kantin sekolah sahaja. Alright. So kita pergi pada wang pos. Okey, mewakili wang tunai. Okey, dibacalah. Dihantar kepada penerima tertentu yang dikeluarkan oleh pejabat pos. Biasanya wang pos kita guna bila ada urusan rasmi. Contohnya kalau Okey, urusan rasmi berkenaan dengan pejabat kerajaan. Biasa urusan pejabat kerajaan dia akan gunakan wang pos lah. Ni tak ada mahal, wang pos tak mahal. Okey, so kalau awak nak saja beli pun boleh sebenarnya. Contohnya awak nak mohon masuk universiti, awak hantar borang dan awak kena sertakan wang pos sekali. Sebagai wang pengurusan. Macam tu. Okay. Seterusnya wang pos, kita pergi pada kad prabayar. Yang ni dah lama lah ni. Ni zaman cikgu. Awal 2000 ni kad awak tengok ni, kad top up ni. Ni 017 ni adalah Maxis. Dulu tu kad top up, kad prabayar. Kad prabayar dulu ni. Dia kena goris. Sekarang tak payah goris. Kena goris ni. Kan ada ke lagi? Ada goris lagi? Belakang. Lama cerita dia top up. Kena goris lagi Ataupun sekarang pun dah top up bagi nombor je, nanti orang tu masukkan kan. Boleh juga. Bagi duit je. Bagi duit je. Dah juga awak bagi nombor. Cikgu susah faham. Aduh, Idham. Kad prabayar ni top up. Dulu kita ada kad top up. Sekarang awak pergi kedai, awak cakap je nombor saya top up RM5. Nanti kedai tu buatkan. Kan? Lepas tu dia bagi satu kad tu kena goris, lepas tu tulis nombor. Sekarang kad dia lagi kecil. Dulu kad dia besar. Dulu kad dia besar, sekarang kad dia kecil je. Okey. Faham tak Idham?
kad prabayar ni. Kalau awak gunakan telefon bimbit, pastinya kalau awak ada boleh jadi awak boleh pengguna prabayar. Yang ni kena top up je. Nanti post contoh top up seminggu. Kalau tidak tak boleh telefon kan. Itu kad prabayar lah Mai. Okey, seterusnya kita pergi cek. Okey, cek. Ni adalah bayaran khusus untuk dinyatakan. So mudah digunakan, tidak perlu mengira wang tunai, boleh dihantar melalui pos, selamat dan tidak perlu membawa wang tunai. Dia selamat lah sebab dia bawa jumlah yang besar, 1 juta, 2 juta, 3 juta kan. Tapi bawa sekeping je. Cikgu nak pergi tandas. Boleh. Dia bawa satu keping je. Tapi kalau hilang kata satu keping tu, tak ada risiko dia tak ada lah. Hilang tak apa. Sebab bila cek tu tak dapat ditunaikan, maknanya duit awak selamat lah. Betul. Okey, dan terakhir, okey dah habis. Alright. Dah habis. So, ini adalah cikgu kalau kita habis berapa? Kita habis 1.5. Sekejap lagi Mana tadi nota cikgu? Ni. Okey. 1 minit je lagi. So, seperti biasa latihan awak. Di sekolah bawah. Sekali. Okey, yang ni. Bawah. Okey, nyatakan instrumen pembayaran. Nyatakan instrumen pembayaran untuk urusan tersebut. So, instrumen pembayaran urusan. So, awak ada pilihan. So, awak nak isi petrol, awak nak pakai apa? Awak ada 8 kat sini kan? Dalamnya ada 8. So, awak pilih lah. Yang mana sesuai. Okey. Beli ikan di pasar, bayar bil telefon, beli berabut. Awak nyatakan saja. Cikgu. Cikgu. Idham tanya, cikgu kenapa pilih PR? Awal sangat. Pilih PR awal sangat sebab awak punya cikgu muzik awak. Yelah, kita cikgu. muzik pukul 10 juga, pukul 10.50. Muzik awak kita belajar matematik sejam setengah je. Muzik awak sebenarnya, cikgu beritahu awak muzik awak dia baru masuk cikgu tu cikgu pelatih sebenarnya. Cikgu dah maklumkan dia baru cikgunya masa sekian-sekian, tapi dia buat cara dia. Kalau ada cikgu malas nak gaduh, so cikgu pindahkan je dia. Senang. Tak ada gaduh-gaduh. Gitu. Senang. So tak naklah susahkan awak. Begitu. Cikgu gitu. Sepatutnya cikgu dah lock dah pukul 11. Tak dengar suara sangat cikgu. Cikgu kan biasanya pukul 11 kelas cikgu. Kalau tak dengar pakai earphone. Tak dengar pakai earphone. Biasa cikgunya kelas kan pukul 11. Okey. Alamak, cikgu dah rekod dah ni. Okey, cikgu stop rekod dulu. Berapa? Tak ada siapa.